Okey, ini video yang kedua. Saya terpaksa buat segmen by segmen. Kalau panjang sangat nanti takut dia lambat nak upload. Okey, tadi saya katakan bahawa tujuan utama buat research contribute to the body of knowledge. Ada yang kata untuk breakthrough lah, ada kata untuk inilah. Tetapi kita pergi kepada asas dulu supaya semua dapat satu pegangan yang sepakat. Okey, breakthrough tu satu bonus saja. Okey. Okey, jadi bila kita dah buat research untuk contribute to the body of knowledge, kita kena lakukan secara sistematik, secara saintifik. Maka diaturkanlah perkara-perkara yang perlu ada, sekurang-kurangnya perkara asas yang perlu ada dalam sebuah naskah ilmiah. Okey, ingatlah kita buat kajian ni untuk mendapat degree, bukan buat kajian untuk buat profit, bukan untuk kajian untuk buat commercialization hingga boleh dijual ketika kita buat PhD. Tapi kalau ianya berlaku selepas itu satu bonus untuk kita. Dan memang tak guna pun buat research yang berbentuk applied kalau akhirnya dia tinggal dalam bentuk thesis. Sebab tu kita ada postdoc, sebab tu kita ada grant selepas kita buat PhD. Tapi ketika kita buat PhD, the main objektif kita untuk contribute knowledge yang kita dapat dalam penghasilan produk ke, dalam penghasilan sesuatu inovatif ke. Knowledge itu perlu sebab kita berada di institut pengajian tinggi. Okey. Jadi apabila kita lakukan research, maka adalah perkara-perkara wajib yang kita lakukan. Dan disebut juga bahawa asas kepada membuat research adalah untuk to solve the problem. Tak siapa buat research kerana suka-suka, tak ada. Dia buat solve the problem. Jadi isu yang paling crucial nak dibincangkan, apa maksud problem. Bila kita solve the problem, kita akan dapat bentuk data yang justify the problem, part and partial of the problem has been solved. Itu yang kita nak bincangkan. So apa sebenarnya maksud problem? Sorry. Okey, saya dah masuk ke jalan besar, kena pakai seat belt. Okey. Ini masih lagi jalan kampung di Sungai Tangkas. Di sekolah anak saya Al-Amin. Susah pula nak sebut kampung ni. Okey, whatever is it. Okey, depan tu jalan besar. Okey, saya balik semula kepada masalah. Okey, yang kita sebenarnya nak kaji. Okey, sebab itulah antara perkara wajib yang ada di dalam proposal dan juga tesis, kupasan tentang problem statement. Dia bukan literature review. Review lain, macam ni kita review. Okey, tapi ini problem statement, satu pernyataan ataupun istilah lebih panas dia, lebih ganas dia, satu declaration of the problem. Okey, so kita kena declare kita punya problem. Okey, jadi problem ni sebenarnya datang daripada isu. Okey, isu datang dari mana? Isu datang daripada perbincangan scholar. Nak tahu perbincangan scholar datang dari mana? Daripada artikel-artikel. Boleh tengok surat khabar tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita dalam bidang jurnalis, kita dalam political science, kita boleh tengok surat khabar. Surat khabar maybe sebagai primer references bagi mereka dalam bidang tersebut. Tapi bagi mereka dalam bidang yang melibatkan kupasan teori yang bersifat knowledge, bukannya current issue, maka kita jadikan teori dalam literature yang kita baca, dalam buku-buku yang kita baca untuk support kita punya problem. Dan problem ini menjadi isu bila dikupas dalam artikel-artikel. Sebab itulah artikel-artikel tu dipublish dalam jurnal-jurnal yang diletakkan dalam isu 1, isu 2, isu 3, isu 4. Okey, kita rujuk isu yang mana satu. Jadi isu itu sesuatu yang debatable, sesuatu yang argumentation among scholar. Dia orang tak dapat lagi sesuatu yang jelas. Okey, masih lagi open to discussion, open to new finding. Jadi itulah isu, perkara-perkara yang orang masih lagi berbahas tentangnya. Bayangkan, sedangkan hukum nama ke anak bin ataupun benti kepada bapa dia yang telah berzina dengan maknya pun satu kupasan yang sangat panjang. Itu isu. Okey, jadi kita tengok apakah problem yang nak dikaji. Maybe dari segi nasab dia, maybe dari segi kewalian dia, maybe dari segi faraid dia. Itu pula problem-problem lebih khusus.
Jadi isunya isu bin dan binti nama anak zina. Sama je macam research. Okey, pertama apakah isu dia? So dalam sains pun ada isu, tapi bentuk isu tu adalah bentuk isu yang kita katakan kita boleh selesaikan secara real problem. Dalam sains dia lebih kepada bentuk real problem. Contohnya kita dapat satu tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan ni didapati boleh memberikan kesan sesuatu setelah diperhatikan sekian lama. Okey, boleh memberikan kesan anestetik umpamanya. Jadi tak siapa tahu sebenarnya apakah compound, aktif compound dalam tanaman sebut yang boleh memberikan kesan anestetik, whatever kesan lah, dizzy, whatever kesan kepada mereka yang telah memakannya. Okey, jadi tugas penyelidik untuk mengkaji, okey, dan untuk mendapatkan aktif compound tu bukan perkara yang senang. Mereka terpaksa lakukan extract. Nak extract tu pula memerlukan banyak solution yang maybe dapat mengeluarkan active compound. Ada sebahagian solution tu yang dissolvekan active compound, yang rosakkan molecular structure active compound. Jadi mereka kena cuba banyak kali. Okey, selalunya orang yang pertama cuba, mereka telah mengalami banyak kegagalan. Tetapi kegagalan dalam research bukan satu kegagalan yang mutlak. Okey, kerana kegagalan dalam research dia membina satu langkah baru, bermakna orang-orang yang terkehadapan tidak akan menggunakan metod sekalian, sehinggalah mereka dapat satu metod yang dinamakan sebagai standard method yang boleh diikuti oleh orang-orang akan datang untuk tanaman tersebut. Tetapi kalau dia berubah nature tanaman, okey, kita daripada kita ambil pucuk, kita ambil pula akar, maka kita ubah standard method tersebut. Jadi itulah kerja mereka dalam research. Katalah mereka telah menjumpai active compound tersebut, okey, yang katakan 70% pure. Jadi tugas orang-orang yang akan datang pula untuk pastikan macam mana standard method yang boleh dijalankan untuk mendapatkan sampai 99% pure. Jadi research tidak akan berkesudahan. Kalau dulu kita gunakan TLC, Thin Layer Chromatography, di mana ketepatan bacaan kita sangat boleh dipertikaikan. Sekarang ni kita gunakan HPLC, okey, di mana accuracy-nya sampai kepada wow. Okey, dan kita dapat peak yang begitu cantik, boleh kita define peak tersebut. Okey, dan kita boleh buat beberapa kali dapat peak yang sama. Jadi itu dikatakan sebagai benda yang real problem. Bila kita dapat je active compound tersebut dan kita dah dapat define apakah sebenarnya, lakukan kajian-kajian lanjut, maka dia solve part and partial of the problem, but it's a real problem. Tapi dalam social science, selalunya kita membaca artikel-artikel dan dapati adanya perbahasan antara banyak pihak, maka kita cuba menggambarkan satu hypothetical problem. Nak tengok hubungan itulah, hubungan inilah, faktor itulah, faktor inilah. Itu hypothetical problem. Termasuk juga kita nak bina instrumen. Nak bina instrumen juga termasuk dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya kita macam mana kita nak ukur berdasarkan kepada IV dengan DV. Kali ini kita nak insert mediator, moderator. Maka kita menggunakan analisis yang lebih advance untuk membina satu instrumen, satu model, dan itu sebenarnya menyelesaikan part and partial of the problem. Okey, jadi itu sebenarnya yang pertama yang kita kena fikirkan. What else need to be done? Apa lagi yang kita perlu lakukan? Bukan kita memikirkan pasal research gap. Okey, kita jumpa dalam video yang ketiga.